Maka Nabi Lut alaihissalam dia pun berdakwah setiap hari. Kaum dia mendustakan dia. Depa bagi amaran kat dia untuk halau dia. Kaum Nabi Lut alaihissalam semua tentangan itulah, tak ada siapa yang terima. Dan akhirnya Nabi Lut pun minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Sebab apa Nabi Lut minta? Sebab tiap-tiap kali berdakwah, dah berapa belah tahun Nabi Lut berdakwah, depa akan kata itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Nah, itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Bila Nabi Lut pergi berdakwah, dia berkata ni, buat mailah azab kalau betul. Mana azab, mana? Dia cabar. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, saya duk perhati step tu je, jangan mencabar je. Satu tangga lagi je, satu langkah, satu step lagi je. Dia cabar, habis. Itina bi'azabillah, wahai Lut, mana azab Allah, mana? Kata kemarin, kata ni dah berapa puluh tahun dah kami duk buat ni, tak turun pun. Nipu bah, in kunta minas sadiqin, kalau kamu benar wahai Lut. Bila majoriti, tuan-tuan nak tahu majoriti tak majoriti, sekejap kita tengok waktu malaikat main jadi cerita apa, kan? Nabi Lut pun berdoa, ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka yang tidak mahu mendengar amaran daripada kamu, ya Allah. Allah Ta'ala pun hantar malaikat ketua punya, Jibril dengan Mikail. Dalam satu riwayat Jibril dengan Israfil. Ada satu riwayat Jibril, Israfil, Mikail. Nak pakai hak mana? Kita katalah 3 orang. Tapi yang pasti riwayat seorang tak ada. Malaikat yang mai ketika tu sama ada 2 ataupun 3. Malaikat pun turun. Bila malaikat turun mai ke bumi ni, dia akan berubah ataupun berupa dengan rupa manusia. Siapa yang rajin mengaji dia tahu. Malaikat bila dia turun nak buat turun azab, ataupun dia turun nak sampaikan wahyu, ataupun dia turun untuk apa sajalah. Bila malaikat turun nak berjumpa dengan nabi dan rasul ni, mesti dengan rupa paras manusia. Samalah macam Jibril duk buat turun wahyu kepada rasul-rasul. Setiap kali buat turun wahyu, nak baca ni, nak baca qala ya nuhu innahu laysa min ahlik, nak baca kat Rasulullah, Jibril akan turun dengan rupa paras manusia. Dan bila berupa tu pula, malaikat-malaikat ni akan turun dengan rupa orang yang paling tampan sekali. Entah yang paling tampan sekali. Samalah seperti mana Jibril selalu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril selalu berupa dengan rupa seorang sahabat yang sangat tampan. Nama sahabat itu Dihyah ibnul Khalifah Al-Kalbi. Sahabat ni jarang tuan-tuan yang rajin baca Syama'il, dia tahulah. Dihyah ni seorang yang tampan dan soleh. Tampan ni bukan muka saja, badan kurus. Tampan ni muka dengan badan tegap, tampan. Ketika malaikat Jibril, Israfil dan Mikail turun nak pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak pergi jumpa dengan Nabi Lut, turun dengan rupa paras yang tampan. Jam tak tuan-tuan? Ni hak geng-geng homoseks tengok ni, hak geng LGBT tengok ni. Kira hak abang sado lah turun ni. Dia ramai hari ni sado ya, muka tak tampan. Muka tampan ni bukan semua orang tuan. Bukan semua orang muka tampan. Hak badan elok, muka pun tampan. Begitu keadaan malaikat bila turun. Turun pula pi kat kaum ni. Tuan-tuan tengok sekali apa kata Nabi Lut alaihissalam dan apa yang jadi. Malaikat turun pi jumpa Nabi Ibrahim dulu di Palestin. Palestin nak mai ke Jordan ni tuan-tuan. Jordan pula ujung kali. Palestin turun kot tu Syria, Lebanon, Jordan tang ni. Lepas tu Jordan pula ujung tang selatan.
Sadum, bahar mayit ni, laut mati ni, dia di ujung. Jadi dalam 1000 km lah, lebih kurang tuan-tuan. Saya tak ingat waktu jalan tu, tak tengok lah kilometer, tapi lama lah. 1000 kilo turun. Maka malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim dulu. Saya tak mau cerita. Malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim, bagi salam, mai 3 orang atau 2 orang. 2 riwayat, 2 atau 3 masuk. Salam. Tengoklah tuan-tuan, boleh tengok surah apa saya tak tahu, tapi duk baca tu duk jumpa lah. Yang nu bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Tengok tamu. Nabi Ibrahim kenal tak? Dia Nabi, dia Rasul. Dia kenal tak malaikat ni? Jawapan dia tak kenal. Ingat tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim tak kenal tiga-tiga tu malaikat. Dan Nabi Ibrahim tak kenal yang tu adalah orang penduduk situ. Dia bukan orang penduduk situ. Saya urai Nabi Ibrahim pula jadi panjang. Tak sampai dah Nabi Lut bosan. Tuan, tapi dia panggil masuk jadi tamu. Saya pendek cerita. Bila dah masuk, tak pendek juga. Dah masuk jadi tamu. Nabi Ibrahim kata duduk apa semua, tamu tapi tak kenal, duduk. Dia pun pergi belakang. Faja'a bi'ijlin hanif. Dalam satu lagi, bukan satu riwayat, dalam satu ayat lain Quran, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim dia pergi pilih. Dia pergi ambil lembu hak muda. Lagi mana? Lembu hak muda, kemudian dia panggang. Dia kata duduk sat kat tamu dia pergi belakang, sembelih lapah apa semua, panggang. Subhanallah, perangai Rasul tuan-tuan. Apa yang ada di rumah dia yang paling sedap, yang itulah yang akan dihidangkan kepada tamu. Satu masjid ni tak buat sekali dengan saya. Tuan-tuan, kita kalau di rumah ada kijang dengan kijang sekilo, lepas tu ada ayam, nak masak yang mana tamu mai. Kalau tuan-tuan tak kerti apa kijang ni lagi sedap daripada lembu. Haji Man, makan ni. Dak tak tahu juga. Lagi sedap. Tuan-tuan, yang mana yang paling sedap, yang paling mahal dalam rumah, sifat para rasul, yang tu yang diberikan kepada tamu. Dalam keadaan tetamu tu bukan adik-beradik dia, tak kenal pun. Habis bok mai hidang apa semua, panggang pula tuan-tuan tu. Sekok 3 orang kita kata tu dia. Jadi panjanglah cerita tuan-tuan. Bok mai hidang. Kata para ulama tafsir, yang ni tak ada dalam Quran. Cuma Quran sebut tangan mereka pegang tak kena, pegang tak sampai. Sebab apa? Sebab cahaya. Malaikat pegang dia main ikut ni. Bila pegang daging tu, jadi main ikut ni. Dia macam dia tak dapat. Nabi Ibrahim jadi takut. Ar-raw, Allah sebut dalam Quran, raw'un ni dia jadi takut. Dia tengok kan. Tuan-tuan, setara Nabi itu dia tak kenal yang tu malaikat. Ada hak wali jadi-jadian ni, malaikat duk mai tiap-tiap hari pula tu. Oi, punya hebat. Jibril mai duk bai'ah pula tu. Israfil mai bai'ah dia sekali. Amboi. Tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim sampai tahap itu dia tak kenal yang tu malaikat. Sampailah lepas duk pegang tu tak capai, tak dapat, dia pun takut. Bila malaikat tengok Nabi Ibrahim dah ketakutan, baru dia faham, inna rusulu rabbik, kami ni para rasul, malaikat. Baru dia tenang. Kemudian, wahai Ibrahim, ada 2 berita. Yang pertama, Allah nak kurniakan anak kepada kamu. Dua-dua umur 80 ke atas. Cerita panjang lah. Habis berita anak, seronok dapat. Tuan-tuan, dapat berita gembira dapat anak. Nabi Ibrahim pun dah tenang apa semua. Wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan membawa azab Allah kepada Nabi Lut, kepada kaum Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim kata, Allah telah putuskan kepada kalian untuk membawa azab ke kaum Lut. Ya.
kalaulah ada di kalangan kaum Lut itu 10 buah rumah yang beriman, boleh tak hampa tarik balik azab tadi? Rahmat dan pengasih Nabi Ibrahim, bukan kaum dia, tapi rahmatlah Rasul kan. Boleh tak kalau ada 10 rumah yang beriman? Maka jawab malaikat ni, wahai Ibrahim, bukan 10 buah, 7 buah pun tak ada, 5 buah pun tak ada yang beriman. Tuan-tuan, berapa peratus tuan-tuan yang waktu tu amalkan tu? 95%. Wallahu alam. Tapi apa dia yang dari apa yang disebutkan oleh malaikat, wahai Ibrahim, bukan 10, bukan 7, 5 buah pun tak ada. Maksudnya begitu majoriti waktu tu. Nabi Ibrahim dia, dan Allah sebut dalam Quran, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Lut yang akan didatangkan bala, yang akan didatangkan azab sebentar, berapa hari saja lagi. Nabi Ibrahim kata, boleh tak mohon dengan Allah untuk tidak menurunkan bala tersebut, wahai Ibrahim. Tak payah bincanglah tajuk ni, sebab bala ini telah diputuskan oleh Allah, tak boleh dah. Tapi Nabi Ibrahim dengan sifat kasih dia apa semua. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok surah Hud balik nanti kan, tengok daripada ayat 70 tu, kisah tu lah, antara tempat yang disebutkan kisah azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan hubungan seks songsang ni, surah Hud daripada ayat 70 tu sampai 82. Boleh tengok terjemahan ni, saya hurai ni kan. Jadi Nabi Ibrahim bukan saja dia minta, bahkan tuan-tuan sekalian, dia pi pula. Disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Ibrahim keluar daripada Palestin, pi Jordan, pi ke Laut Mati, ke Sadum tu. Pergi ke Sadum, dia pun berdakwah pula kan. Dia pun berdakwah, dia kata akan datang azab Allah. Orang tak heran lah tuan-tuan, sebut azab Allah ke hang Rasul ke, tuan-tuan bayang tengok. Kita kalau orang soleh hari ni bagi tahu kepada kita, bagi amaran kepada kita, jangan buat benda ni, nanti jadi sekian, pun kita akan ambil, orang kata apa, ambil cakna lah benda tu. Seperti mana Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, ada video dia secara jelas sebelum jadi kebangkitan rakyat di Syria tu. Dia dah sebut, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dia sebut, dia kata, jangan, aku nampak dalam mimpi Allah Ta'ala buat main satu berita yang buruk kepada kita semua. Dia larang, dia kata jangan buat benda ni. Aku nampak akan berlaku pertumpahan darah yang lebih besar kan. Jadi itulah. Jadi Rasul ni tuan-tuan, Nabi Lut pun bagi tahu jangan buat benda ni, akan datang azab Allah. Nabi Ibrahim mai tambah pula bagi tahu lagi, jangan buat, akan datang azab Allah. Orang tak heran, tak takut, sedangkan dia tahu yang ni Rasul, ini Rasul. Dia tahu tuan-tuan apa bukti dia. Saya bawa satu persatu, iaitu bila Nabi Lut mai bagi tahu akan kamu semua akan dikenakan azab Allah kalau berterusan mengamalkan benda pelik, benda teruk, songsang macam ni. Dia kata, akhriju ala lutin wa qulan apa ni, innahum unasun yatatahharun. Yang ni geng-geng suci, buat kelang. Orang-orang baik ni buat kelang, hak bersih-bersih, hak geng-geng suci ni buat kelang. Tuan-tuan, ayat depa ada hari ni sama. Ayat yang sama, watak yang berbeza, orang-orang yang berbeza aja. Tuan, hari ni bila kita sebut sekian macam ni, ni mereka ni biduk jauh lah, biduk tanglai lah, ni geng-geng baik ni, geng suci. Innahum unasun yatatahharun, kata kaum Nabi Lut kepada Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim pun balik, tetamu Nabi Ibrahim, para malaikat ni pun balik, bergerak. Lepas bagi tahu dua berita ni, Nabi Ibrahim pun dah pujuk, dia dah pujuk. Allah sebut bagaimana Nabi Ibrahim merayu untuk ditarik azab yang akan diturunkan beberapa hari ini. Dan Allah puji Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam surah Hud ni ayat 75, Allah sebut, inna Ibrahima lahalimun awwahun munibun
iaitulah sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang penyantun, lembut hatinya, selalu suka kembali kepada Allah. Baik Nabi Ibrahim, lembut hati dia, kata Allah dalam Quran.